Kalau Tuhan takdir dia ni kekal pun sampai ke akhir hayat pun dia telah melakukan satu dosa besar. Kalau si isteri dulu kena cerai tidak maaf, dah sampai ke bila-bila, bawa sampai ke kiamat, sampai sesa. Tak tahu nak jadi lagu mana. Kalau dia tidak maaf, sampai sesa. Nak tangguh. Sebab itu dia kata fa innama laha ma kataballahu laha. Jangan rusing. Satu lagi makna, kalau tak boleh hak tu pun, apa yang jadi jahat pula tu nak suruh orang bercerai saat ni. Kalau tak boleh hak tu, tak boleh nikah dah kau. Kata kedai Tuhan ni ada tak kedai Tuhan? Berapa ramai orang yang gila pada satu orang, gila betul-betul. Lepas tu nikah galik-galik dengan hak lain, datang kedai gitu. Lepas dia ni kadang-kadang lebih bahagia lagi. Apa yang dia sibuk sangat? Lagu tu siapa nak buat jahat tu, buat kenak kat orang. Dia kena ingat takdir. Takdir untuk dia tu tak tahu, boleh jadi dia tak nikah dengan orang tu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dia jadi nikah dengan orang lain yang lebih baik, lebih sesuai, lebih berkekalan untuk dia. Ini sesolahnya perempuan ini dia nak mengatasi takdir, nak lawan takdir. Dia tidak tahu apa yang baik untuk dia. Tak mesti tak nikah dengan orang tu dia tidak bahagia. Tak mesti. Boleh jadi lebih baik lagi. Nikah dengan orang tu setahun dua, lepas tu cerai, kau calanan. Kau tu lah juga. Jadi tak boleh. Dia kena ingat awak takdir tu, takdir. Begitu juga makna yang ketiga, kalaulah dia kenal kau orang tu, kenal sungguh kau orang tu, nak mana, tapi orang tu ada bini dah, nak juga tak apa, boleh, tapi kena terima takdir. Kita orang kemudian kena jadi bini nombor 2, kena terima tu. Kalau tak terima tu lagu mana, tak boleh buat kerja lagu tu, buat kena nak suruh orang bercerai dengan bini hok dulu, tak boleh. Dia kena ingat takdir itu pun takdir, nak buat lagu mana kita kenal kemudian. Dia kena terima takdir. Kalau ada jodoh dia nak sangat tu, dia berusaha, boleh jadi dia dapat jadi bini nombor 2 kau kepada orang tu, jadi bini nombor 3 kau, jadi bini nombor 4 kau. Kalau ada takdir itu menyebelahi dia. Kalau tidak, tak sodok pisah ke mana-mana pun tak jadi. Kadang-kadang pisah sampai gila orang tu, bini kawan tu, dia sendirinya tak boleh nikah juga dengan kan? Sia-sia saja. Takdir, kena ingat takdir. Belum pasti lagi kalau orang tu cerai kita boleh nikah dengan dia. Dosanya sudah tanggung berapa besar dosa. Tak ada pasal. Ini makna fa innalaha ma kataballahu laha. Luas makna dia. Seterusnya seperti itulah. Fa inna Allah azza wa jalla raziqha. Ada tambahan dalam riwayat ini, Allah memberi rezeki kepada dia. Kamu buat begitu tu, nak kena ke dia tu, kamu ingat susah lah dia, mati kebuluran lah dia. Lepas tu anak-anak dia kamu suka, kamu lupa dah dia tu ada Tuhan. Walaupun sudah tidak ada suami, kalau katakanlah takdirnya dia cerai lah dengan suami dia, apakah kamu sudah lupa kepada Tuhan? Tuhan yang memberi rezeki kepada dia. Kadang-kadang seseorang perempuan itu, oleh kerana tidak adil suami dia, tidak baik suami dia, terpengaruh dengan perempuan tadi sampai cerai, jadi menikah dengan orang lain yang lebih baik daripada dia. Tuhan beri rezeki kot tu. Kadang-kadang si anak ni tahu jahat ayah dia ni, anak dia lepas pada cerai tu tak cara ke ayah dia, sampai ketua tak cara, benci. Hak dia caranya siapa? Pada mak dia. Segala rezeki anak dia kemudian hari jangka panjang, kemudian hari anak dia rezeki melalui anak dia pergi ke mak dia. Siapa tahu hak tu ya si ayahnya anak tak paling. Kena fikir hak tu kena fikir baik, orang lelaki ke atau orang perempuan kena fikir lah. Jangan sewenang-wenang mudah-mudah nak bertindak. Kadang-kadang dalam hidup ni lagu tu tindak nampak mudah, akibat tu tak tertanggung. Berapa ramai hak macam tu, anak tak paling. Tak paling. Kalau anak jadi gapo kau senang kau gapo, semua balik ke mak. Kena ingat Allahu raziquha, Allah yang memberi rezeki kepada perempuan itu. Kena ingat. Cukup besar makna hadis ini. Seterusnya bila bamu tahrim nikahil muhrim wa karahati khitbati.
haram nikah orang muhrim. Muhrim ni satu muhrim, yang kedua mahram. Hak haram nikah tadi tu mahram orang panggil, takut-takut silap lagi. Yang ketiga muharram, bulan muharram tu orang panggil muharram. Hak ni muhrim. Ada juga orang kata kepada orang yang haram nikah tu muhrim, tak kena tu, tak kena. Mahram tu mahram. Hak ni hak pakai ihram pergi buat haji atau umrah ni muhrim, orang panggil muhrim. Haram nikah. Imam Nawawi buat tajuk ni dan memang sesuai pun dengan Imam Muslim. Kandungan hadis dia tu mari berat balik tu. Berat. Dalam masalah ni ada khilaf. Ada khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan tak boleh nikah. Dia nak menikah sendiri untuk dia. Dia nak nikahkan orang lain. Dia nak jadi wali lah. Tak boleh. Nikahkan orang lain. Sama ada wali itu wali sungguh ataupun wali umum, wali khusus ataupun wali umum. Wali khusus ni macam ayah, wali umum ni macam pemerintah, raja kau kita kata. Tak boleh berlaku. Tapi ada golongan yang lain berpendapat tak apa, boleh nikah. Akad nikah tu tak apa. Bersetubuh, duduk sekali tu tak apa. Bersetubuh, tu tak boleh. Akad nikah tak apa, sah. Dia kata lagu tu. Menikahkan orang lain pun boleh. Pasal apa khilaf ni berlaku? Khilafnya kerana hadis ni. Imam Muslim pun ada mari sikit ujung dia, di ujung tu, iaitu riwayat daripada Ibnu Abbas. Nabi SAW mengahwini Maimunah ketika dia muhrim. Hak tu. Ada mau golongan yang kedua, dia pegang dengan hak tu ketika Nabi sedang ihram, menunjukkan boleh. Tapi hak riwayat kebanyakan yang dikemukakan oleh Imam Muslim di sini, Nabi SAW nikah dengan Maimunah tu ketika dia dalam keadaan halal, bukan muhrim, bukan dalam ihram. Khilaf situ. Ibnu Abbas kata Nabi dalam ihram. Hak ni kata tidak. Riwayat daripada hak satu lagi ni, dia kata tidak, ketika halal. Ataupun halal tu hak maksud dalam hadis kata Nabi menikah ketika dia muhrim tu berada dalam tanah haram, bukan bermakna dia sedang pakai ihram. Dia berada dalam tanah haram tapi dia tidak ihram. Ada kemungkinan begitu. Sebab itulah masing-masing tu takwil lah. Dengan sebab itulah kita tengok sini, cuba tengok ni, Imam Muslim menyebutkan khilaf. Nabi SAW mengahwini Maimunah tu dalam keadaan muhrim ke ataupun dalam keadaan dia ni halal. Ikhtilaf ulama dengan sebab hadis yang ini, hadis yang berbeza ni berkenaan dengan perkahwinan muhrim. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka mengatakan tidak sah muhrim berkahwin, tidak sah. Mereka berpegang dengan hadis-hadis inilah kebanyakan. Tapi Abu Hanifah dan Kufiyun mengatakan sah nikahnya. Kerana apa? Kerana hadis kisah Maimunah. Dan jumhur ulama jawab bagi jawab kepada ni golongan yang kedua ni, hadis Maimunah bi ajwibah. Yang pertamanya, Nabi SAW mengahwini dia dalam keadaan halal. Inilah yang diriwayatkan oleh kebanyakan perawi-perawi hadis dari kalangan sahabat. Dalam keadaan halal Nabi menikah dengan dia. Mana dia tidak pakai ihram. Tak caralah sama ada dia duduk dalam tanah haram ke ataupun dia duduk di luar tanah haram, tak kira tu. Tapi dia halal. Dia tidak pakai ihram. Kalau kita nak terima, andaikan dia pakai ihram, dia muhrim pun, muhrim tu maknanya berada dalam tanah haram, bukan pakai ihram, maknanya dia halal juga. Sebab tidak semesti kita masuk dalam tanah haram tu. Kalau kita tidak nak buat ibadat tadi, kita pakai ihram, tak mesti.
Qadhi Iyad berkata, tidak ada orang yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW mengahwini Maimunah dalam keadaan ihram kecuali Ibnu Abbas seorang sahaja. Hak seorang dengan hak ramai mana kita nak? Dia kira gitu. Maimunah, Abu Rafi' dan selain daripada mereka berdua ni, Maimunah tu sendiri, tuan diri sendiri, kata Nabi SAW mengahwininya pada ketika halal. Mereka lah yang lebih tahu tentang perkara ini sebab mereka terlibat secara langsung, kata mereka. Jawapan yang kedua, hadis Ibnu Abbas tu ditakwilkan seperti kita kata tadi lah.